Secara kesimpulannya, diri kita terdedah kepada kerosakan mental, kerosakan fizikal dan juga keharmonian kita di antara satu sama lain. Bersama saya, Zabri Talib, mendalami tentang keselamatan cyber di saluran YouTube Awas Cyber ini demi kebaikan kita semua. Dalam sesi kali ini, kita akan membincangkan tentang kesan buruk teknologi, fokus kepada teknologi internet. Yang mana teknologi internet ini sebenarnya memberikan kesan buruk dalam kehidupan kita seharian tanpa kita sedari. Kesan buruk yang pertama adalah gangguan keselamatan dan juga gangguan privasi. Orang dewasa seperti kita sebenarnya menjadi sasaran kepada penjenayah cyber. Penggodam-penggodam ini cuba untuk mencuri maklumat kewangan kita, maklumat perbankan kita, maklumat seperti nombor akaun, nombor PIN, OTP password dan sebagainya. Bagaimana? Dengan mereka cuba untuk memperdaya kita, mengeksploitasi kelemahan kita untuk kita memasang aplikasi-aplikasi mobile di dalam peranti kita, di mana aplikasi mobile ini sebenarnya aplikasi yang palsu yang bertujuan untuk curi maklumat ni, mana sekiranya mereka dapat maklumat ni, mereka boleh melakukan transaksi kewangan dan mengambil duit di dalam akaun kita tanpa kita sedari. Selain daripada itu, kita juga menjadi sasaran kepada penipuan cyber. Cuba menipu kita dengan menawarkan penjualan barangan-barangan yang kita ingatkan bahawa itu adalah satu tawaran yang menarik, tapi sebenarnya ia adalah satu penipuan. Tawaran pelaburan contohnya, melabur di dalam mata wang kripto, pembelian peranti digital seperti komputer atau laptop di musim PKP ini. Peranti-peranti ini menjadi satu keperluan kepada kita, sangat diperlukan, dan mereka menggunakan elemen-elemen ini untuk memperdaya kita. Selain daripada itu, dari segi elemen privasi tadi ialah bagaimana kita menjadi mangsa kepada bully cyber, di mana maklumat-maklumat peribadi kita disebarkan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja di dunia cyber, di mana ia menjadi viral dan memberikan kesan impak kepada reputasi kita dan juga reputasi keluarga kita ataupun syarikat kita. Bully cyber seperti ini, kita pun kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita melakukan bully cyber terhadap orang lain. Jadi ini adalah antara kesan buruk teknologi yang kita sedang hadapi pada masa ini. Kanak-kanak pula, mereka ini juga terjedah dalam elemen bully cyber ini juga, kerana mereka ada persekitaran mereka sendiri, di dalam komuniti mereka sendiri, rakan-rakan sebaya mereka sendiri, secara tidak sengaja mungkin mereka melakukan tingkah laku membuli di ruang cyber ini. Anak-anak kita mungkin menjadi mangsa dan mungkin juga anak-anak kita adalah pemangsa. Ini adalah satu yang serius yang kita perlu titik beratkan dalam pendidikan kita kepada kanak-kanak, pada anak-anak kita. Selain daripada itu, kanak-kanak juga menjadi sasaran kepada pemangsa seksual, yang mana mereka akan cuba untuk merekrut anak kita. Terma dia disebut sebagai cyber grooming, untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan perkara yang seksual, yang mana pemangsa seksual ini cuba untuk memberi rasional kepada kanak-kanak bahawa perbuatan mereka itu tidak salah dan ia adalah sesuatu yang menyeronokkan, padahal sebenarnya tidak. Kesan buruk teknologi yang kedua ialah kesihatan mental manusia menjadi semakin teruk. Orang dewasa akan menjadi mudah tertekan, mudah marah, tidak dapat bersabar, disebabkan mereka menghabiskan masa yang lama di dunia cyber, di mana di dunia cyber ini maklumat tu dapat diperolehi dengan satu klik sahaja. Jadi apabila mereka kembali ke dunia sebenar, ia tidak sama dengan pengalaman mereka di dunia cyber, di mana apabila dia tidak dapat apa yang dia nak pada waktu itu, maka dia secara prasedar sebenarnya dia membandingkan pengalaman dia dengan sewaktu melayari internet, dan dia akan rasa mudah tertekan dan hilang sabar dan menyalahkan atau melepaskan kemarahan mereka kepada apa-apa yang berada di depan mereka, pada yang tidak memuaskan hati mereka pada waktu itu. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan anxiety, perasaan anxiety, kerana di dunia cyber kita ada social media, kita kadang-kadang berkongsi maklumat-maklumat tentang kehidupan kita, kita komen tentang apa-apa yang dipost oleh orang lain, hantar gambar-gambar yang menarik perhatian, kita semua menagih respons daripada orang lain. Jadi secara tidak langsung kita akan mengejar likes, kita akan ketagihan dopamin. Dopamin ni apabila kita mendapat sesuatu situasi yang melegakan kita, di mana otak kita menghasilkan tindak balas kimia, di mana tindak balas kimia itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan sekiranya kita tidak mendapat
dopamin ini, maka ia akan memberikan keresahan kepada manusia itu sendiri secara kita tidak sedar. Dan penglibatan yang terlalu kerap di dalam dunia cyber ini boleh juga menyebabkan timbulnya perasaan dengki dengan kejayaan orang lain, dengki dengan pengalaman-pengalaman orang lain, dengki dengan apa yang orang lain miliki. Perkara-perkara ini apabila manusia itu serap dengan banyak, sampai pada satu masa dia tidak mampu lagi menahan dan dia akan koyak. Dia akan koyak dan dia akan melepaskan segala-galanya, dan pada waktu itu sekiranya tidak mampu dia mengawal keadaan itu, dia akan memberikan kesan yang buruk kepada orang tersebut. Pada kanak-kanak pula, dari segi kesihatan mental mereka akan terganggu di mana mereka tidak dapat fokus dalam sesuatu aktiviti. Mereka akan merasa mudah bosan kerana mereka diberikan gadget daripada umur yang kecil sebagai salah satu cara ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak mereka menangis ataupun membuat perangai. Jadi diberikan peralatan elektronik sebagai diversion, sebagai distraction, supaya anak mereka akan terpengaruh dengan kartun, dengan games. Mereka sebenarnya telah meletakkan anak mereka di dalam jauh daripada realiti sebenar. Apabila kanak-kanak dibesarkan dengan situasi yang sebegini, maka mereka mudah merasa bosan kiranya tidak ada gadget ataupun peralatan-peralatan elektronik ini. Ia akan mengganggu perkembangan mental kanak-kanak, di mana kanak-kanak tidak dapat berimajinasi dengan persekitaran sebenar. Mereka berimajinasi dengan persekitaran virtual, persekitaran cyber, dan ini tidak elok untuk kesihatan mental mereka. Kesan buruk yang seterusnya ialah kesihatan fizikal. Apabila kita terlampau menghabiskan masa di dunia cyber, kita duduk dekat kerusi di depan meja ataupun kita pegang handphone kita pada masa yang lama, maka dia boleh memberikan kesan-kesan kesihatan fizikal. Sebagai contoh, akan mengalami sakit leher, sakit belakang kerana duduk terlampau lama. Kemudian akan kekurangan tidur kerana berjaga sampai kelewat pagi, kerana tidak boleh berhenti daripada untuk melihat daripada satu video ke satu video lain, kerana platform video seperti YouTube, seperti Facebook, mereka mempunyai algoritma yang akan mengkaji profil kita supaya video-video seterusnya itu akan menjadi lebih menarik, akan menjadi lebih sesuai dengan kehendak semasa yang kita inginkan. Jadi ini menyebabkan kita menghabiskan masa yang lama dan tidak tidur, memberikan masalah. Apabila keesokan harinya kita ingin belajar, kita kena pergi kerja, dan dia boleh mengganggu performance kita seharian. Selain daripada itu, dia juga boleh memberikan masalah seperti masalah mata dan masalah telinga. Mata boleh menjadi rabun kerana melihat skrin pada jarak yang dekat dalam tempoh masa yang lama, dan masalah telinga kerana menggunakan headphone untuk mendengar lagu-lagu dengan volume yang tinggi, bermain game dengan volume yang tinggi, dan memberi masalah. Selain daripada itu juga, dia boleh memberikan masalah kepada jari kita, masalah tendonitis, di mana tendon jari, tendon tangan mengalami masalah kerana terlampau lama di depan komputer, terlampau lama menggunakan gadget. Ketiga ialah ia memberi kesan buruk kepada kemahiran sosial, di mana untuk seorang individu, manusia itu sendiri akan sentiasa terasing, kerana dia ada di dalam persekitaran dia sendiri, bubble dia sendiri, lingkungan dia. Walaupun dia duduk satu rumah, tetapi komunikasinya berlaku secara maya daripada berlaku secara realiti. Kemudian dari segi masyarakat pula, dia memisahkan masyarakat yang dekat ni. Contoh macam tadi tu, duduk di meja makan tetapi tidak berbual kerana masing-masing sibuk dengan peranti ataupun dunia cyber, akaun sosial media masing-masing. Ia memberi kesan buruk. Ada juga kisah-kisah pasangan menjadi curang kerana mereka lebih cenderung untuk meluahkan perasaan di dunia virtual berbanding dengan meluahkan perasaan dengan pasangan sendiri. Jadi trend sebegini tidak sihat. Kesan buruk teknologi yang keempat ialah kualiti pendidikan dan pembelajaran manusia itu semakin merosot. Oleh kerana terlampau bergantung kepada teknologi, manusia kurang menggunakan fikiran untuk mengingati sesuatu perkara. Kerana mereka tahu sekiranya maklumat-maklumat itu diperlukan, mereka boleh perolehi maklumat tersebut melalui internet dengan Google. Maklumat-maklumat seperti nombor telefon, seperti tarikh-tarikh yang penting boleh di-set di dalam reminder. Dan ini memberikan masalah kerana apabila mereka belajar, mereka akan kekurangan pemikiran kritis. Mereka akan kurang pemikiran analisis. Mana kedua-dua ini penting untuk
menyelesaikan sesuatu masalah. Pada mereka, menyelesaikan masalah itu adalah melalui Google. Tetapi bagaimana sekiranya tiada Google, tiada berhenti untuk kita Google. Kemudian dalam pembelajaran mereka akan mudah untuk meniru kerana dengan Google maklumat-maklumat tersebut ada dikongsi oleh orang lain, mana akan menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan plagiarism. Selain daripada itu, kita menyangkakan bahawa pembelajaran secara e-learning adalah satu perkara yang baik menggunakan teknik gaming dan sebagainya, tetapi sedar atau tidak, sebenarnya dia juga memberi kesan buruk di mana pelajar-pelajar ini dia tidak fokus kepada mesej yang hendak disampaikan. Mereka lebih tertarik dengan grafik, dengan teks, dengan karakter yang ditonjolkan dalam permainan pembelajaran itu sendiri. Senang cerita, mereka distracted dengan grafik-grafik yang cantik ini, menyebabkan objektif pembelajaran itu sendiri tidak tercapai. Kemudian kita ada masalah kandungan lucah, di mana orang dewasa ketagihan kandungan lucah dan kanak-kanak pula terdedah kepada kandungan lucah. Kerana kita tidak dapat elakkan diri apabila melayari internet dengan iklan-iklan untuk menarik perhatian untuk penjualan sesuatu produk, dan mereka meletakkan model-model yang memaparkan aksi-aksi yang sensual. Pengaruh daripada video-video muzik artis-artis barat dimasukkan unsur-unsur kandungan lucah ini sebagai daya penarik untuk menarik perhatian manusia itu sendiri, kerana manusia itu memiliki daya tarikan ataupun tertarik kepada elemen seksual ini, di mana secara tidak sedar aksi-aksi itu telah dianggap sebagai sesuatu kebiasaan. Maka ia menjadi salah satu teknik pemasaran untuk memasarkan sesuatu produk, sesuatu jenama, sesuatu artis. Perkara ini secara tidak sedar dia telah diserap dalam pemikiran kita, di mana kadang-kadang manusia itu sendiri menggunakan elemen-elemen seksual ini, elemen-elemen lucah ini untuk menarik perhatian penonton-penonton, follower-follower baru, untuk mengekalkan populariti mereka di dalam dunia cyber itu sendiri. Dan ini sesuatu yang tidak bagus. Kemudian kita ada masalah keganasan dalam talian. Bukan sahaja di movie, di video klip, tapi video-video yang diviralkan ini, video orang bunuh diri, video orang kena tembak, video pergaduhan, video maki hamon dan sebagainya. Keganasan, unsur-unsur keganasan ini somehow akan dicerna secara tidak sengaja, tanpa sedar dalam pemikiran kita, dan somehow dia boleh menerbitkan perlakuan-perlakuan tersebut secara tidak sedar kepada manusia itu sendiri. Dan ini akan mengikis perasaan empati manusia itu, kerana ia adalah sesuatu yang mereka biasa lihat di dalam dunia cyber. Maka apabila ia berlaku dalam dunia realiti, mereka tidak merasa apa-apa. Dan yang terakhir ialah masalah pencemaran kepada alam sekitar. Apabila manusia ketagih dengan teknologi, maka mereka akan membeli pelbagai peralatan-peralatan ini, dan sampai tempohnya ada teknologi baru, mereka akan upgrade peralatan mereka, dan dia akan meninggalkan sisa buangan peralatan elektronik, di mana sekiranya pelupusan ini tidak dilakukan dengan betul, dia boleh merosakkan alam sekitar. Dan selain daripada itu, untuk menghasilkan peralatan-peralatan elektronik ini, dia juga menggunakan sumber-sumber alam sekitar. Jadi kelangsungan itu penting untuk kita menjalani kehidupan yang harmoni. Secara kesimpulannya, diri kita terdedah kepada kerosakan mental, kerosakan fizikal, dan juga keharmonian kita di antara satu sama lain. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku, kita harus menguruskan kehidupan kita sebaiknya. Kita kena bersederhana dalam kehidupan kita dalam talian, bersederhana dalam berkongsi maklumat-maklumat dalam internet, gambar-gambar kita, tingkah laku kita, komunikasi kita, agar tidak melampaui batas. Kita kena gunakan gadget dengan bijak supaya kita tidak merasa ketagihan terhadap gadget tersebut. Sebagai seorang yang dewasa, kita sepatutnya tahu bagaimana untuk menjaga diri kita, mendisiplinkan diri kita, kerana kita bertanggungjawab kepada diri kita. Tetapi perkara ini berbeza kepada kanak-kanak. Mereka tidak memiliki kebolehan untuk berfikir secara matang bagaimana untuk berkelakuan di dunia cyber, bagaimana untuk menguruskan peralatan-peralatan elektronik mereka. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita kena bertanggungjawab kepada mereka. Sebagai ibu bapa,
kita berkuasa untuk memantau dan juga menghadkan masa penggunaan, cara penggunaan mereka terhadap peranti-peranti elektronik. Kerana apa? Kerana sebagai parents, kita yang bagi mereka peranti ini. Jadi bagaimana kita nak pantau? Kita kena menggunakan teknologi juga. Kita boleh menggunakan peralatan-peralatan pemantauan seperti Google Family Link, di mana kita boleh memantau penggunaan gadget pada anak kita. Kita boleh tetapkan masa skrin, kita boleh mengawal kandungan-kandungan yang mereka akses. Aplikasi Google Family Link ini juga memiliki ciri-ciri keselamatan yang mana kita boleh mengesan pergerakan anak kita berdasarkan peranti tersebut. Di mana peranti itu berada pada waktu dan ketika itu, somehow kita boleh dapat idea di mana anak kita berada pada sesuatu masa. Kita kena mengajarkan anak kita bagaimana untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab dan memiliki kesedaran. Kita kena membincang dengan mereka tentang privacy, tentang risiko dan bahaya di ruang cyber. Buat satu simulasi kes. Bagaimana sekiranya dalam situasi ini, apa yang perlu dia lakukan? Kiranya ada orang yang tidak dikenali cuba untuk mengajak mereka berbual secara perkara-perkara yang berkaitan dengan sensual. Bagaimana sekiranya kawan mereka membuli mereka di ruang cyber? Apa yang patut mereka lakukan? Mereka tidak boleh memendamkan perkara tersebut. Mereka kena melaporkan kepada ibu bapa perkara tersebut agar ibu bapa boleh melakukan sesuatu. Bincangkan kesan yang timbul sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang salah ini, perkara-perkara yang tidak beretika ini sewaktu mereka menggunakan peranti digital tersebut. Dan kita sebagai orang dewasa, kita kena up to date dengan teknologi-teknologi ini supaya kita boleh mengetahui apa yang sedang berlaku dalam dunia cyber, apa trend terkini, apa yang popular di kalangan remaja, kalangan kanak-kanak, supaya kita dapat bantu mereka dalam mengenal pasti perkara-perkara yang mengancam keselamatan mereka, ataupun isu-isu yang akan timbul pada kemudian hari. Selain daripada itu, kita juga kena cari alternatif kepada teknologi dengan mewujudkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan juga penggunaan perkara-perkara yang fizikal. Kita kena galakkan anak kita untuk membaca buku yang sebenar, membaca surat khabar, mempunyai hobi bersukan, menaiki basikal, pergi berlari, pergi ke taman permainan. Kita bawa mereka pergi bercamping, melakukan detox elektronik ini penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan kita. Penting untuk kita mengadakan acara-acara bersama keluarga ini tanpa adanya peranti elektronik. Apabila kita nak makan, kita letakkan ke tepi handphone, tak boleh pakai handphone. Ada belajar bermain muzik, membuat persembahan muzik, dengan harapan ia untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan cyber dan juga kehidupan sebenar. Kita kena jadi contoh dan juga tauladan kepada mereka, kepada anak-anak kita. Jangan pula kita pula yang sewaktu makan, kita pula yang sibuk dengan handphone dan anak kita duduk diam, termenung, tak tahu nak buat apa. Akhirnya mereka buat perangai dan kita pula marah dia. Itu adalah satu contoh yang tidak baik. Penting untuk kita lakukan semua ini kerana apa? Kerana kita masih belum terlambat. Jadi cukuplah untuk sesi kali ini kita membincangkan tentang kesan buruk teknologi dalam kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara buruk ini dan kita diberikan kebaikan dan manfaat dalam menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang menjadikan kita lebih produktif dan juga lebih efisien dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih.